Baik. Saya datang walaupun hari ini banyak program tergendala sikit. Malam ni tadi ada jamuan di Tambun, saya terpaksa batal. Kemudian di Bagan Serai saya patut pergi petang tadi kerana saya pergi ke Lumut, kemudian ke Bagan Datuk. Saya pergi serang tempat Zahid Hamidi. Dan sambutan orang begitu hebat untuk menyokong Datuk Saudara Syamsul Iskandar. Syamsul Iskandar itu dia pernah kalahkan Ketua Melaka, Gubernur Melaka sekarang. Itu dikalah oleh Syamsul Iskandar. Sebab itu kita hantar Datuk untuk dikalahkan. Oleh kerana helikopter yang kecil, jadi hujan terbatas, sebab tu dah tak boleh pergi ke Bagan. Tapi pada sekolah kansar dia terlatih hari juga sebelum hujan-hujan lah, basah-basah lah. Nasib baik dia orang bagi air kelapa satu. Ayo Allah, hai silap. Ayo. Ni boleh sambung ni kita. Nak ayak kayo. Baik. Tapi pilihan raya ni saya dengar tokoh muda kita kami Munim ucap, dan saya percaya yang lain sebelum itu. Bukan pilihan raya biasa. Orang kata orang nak lantik calon baru. Dah. Tersetakat itu tak payah lah. Ada lantik Perdana Menteri baru. Tak payah. Nanti kerajaan baru tak payah. Berapa banyak kerajaan dah tukar. Berapa banyak Perdana Menteri dah tukar. Perangai serupa juga. Jadi kalau nak tukar kita, saya nak bagi tahu bukan tukar Perdana Menteri. Kita nak tukar sistem kerajaan, pemimpin yang rasuah dan cari kerajaan dan miskinkan rakyat. Betul? Ya. Jadi kena menang Penangai, boleh ke? Menang Kuala Kangsar dan lain-lain. Tak cukup dua tu. Dan jangan lupa Tambun, jangan menayangkan saya. Sebab semua serang, semua nak kuburkan saya di Tambun. Ya, Peja nak kuburkan saya, Muhyiddin pun pergi nak kuburkan saya, kemudian Azmin pun nak kuburkan saya ni. Belum tentu saya sama masuk kubur dulu. Walau bagaimanapun saya nak sebut tadi, apa dia? Kita tidak mau tukar kerajaan tapi kekal cara lama. Ya. Tadi depan Nik Umar di Pasir Salak, saya pergi Pasir Salak tadi. Ya, tu sempat helikopter daripada mana ke tadi pergi ke Pasir Salak. Daripada Pasir Salak jumpa Nik Umar dan saya bagi tahu apa makna kita merdeka dan bebas ini. Jadi saya bawa surah Al-Balad. Ya, surah Al-Balad dalam Al-Quranul Karim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dia tu sana. Macam tu ya. Saya mengaji Malay College. Bukan di Mahat ya Idrisiah. Kemudian yang message itu iaitu tentang kota. Ya, kota Mekah dan ujian dan pengalaman. Nak tak boleh aku tak kata hujan ya. Betul. Yang Roma semua duduk bawah kemah. Teman nak suruh beri lah hujan mana boleh. Baik. Pasal apa pun rasa sejuk dah basah aku. Baik. Sambung. Jaminan dan derajat manusia. Ada kaedah ditetapkan dalam. Jadi kalau kita buat dengan nawaitu, kita ikhlas alhamdulillah, dan kita rasa boleh buat sesuatu, ada jalannya. Apa dia? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tengok bagus, saya baca Cina mengangguk.
Itu nak panggil dia siapa? Bangangnya siapa ketua PAS ni? Yang tu rezim terbesar. Jahanam Perak. Tak ada yang terbesar macam tu. Ketua PAS ni. Maki orang, tuduh orang, fitnah orang. Kepiah putih main pangkuang. Main dengan saya. Lesing. Apa dia ni? Tu salah fitnah. Dia tak sudung Anwar, tak apa. Anwar tak layak, Anwar tak pandai, Anwar tak ada pengalaman. Okey, cepatlah payung. Dia kena cepat. Baik. Falaqtahamal aqabah. Allah jamin bagaimana nak angkat darjat orang. Bagaimana? Ya. Fakku raqabah. Merdekakan orang, bebaskan dia daripada perhambaan, daripada jiwa terjajah. Sebab itu dulu kita lawan penjajah. Sebab apa kita lawan penjajah? Sebab penjajah itu menganiaya orang, menjajah orang, memperbodohkan orang, merampas kekayaan. Itu sebab kita kata fakku raqabah dalam Al-Quran, bebaskan manusia daripada perhambaan. Tengok hebatnya ajaran Islam. Ini dia tak ajar ini, dia dah panggil Cina komunis. Bangang sungguh. Ya. Ingat, sekarang ni tak ada hamba abdi. Bebaskan hamba. Jadi para ulama kupas, bebaskan manusia daripada penindasan. Jangan perbodohkan rakyat. Ini payung bernama saya ada lagi program pertama, anda suruh basah dalam baju Azizah bagi dua helai ya. Baik, ingat fakku raqabah maknanya bebaskan manusia daripada perhambaan. Para ulama kupas termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia kata hamba saya tak ada sekarang ni. Yang ada apa? Orang diperhambakan. Kerja kelang tu untung 100 juta, gaji pekerja RM1,000. Itu diperbudakkan. Nah, begitu juga yang disebut tentang pemikiran dia dijajah, guna agama, perbodohkan orang, gunakan nasionalisme, hidup Melayu, tapi dia menterkedarah dia orang Melayu. Sakau sana, sakau sini. Kalau masa Najib 1MDB 10 bilion, masa Mahidin DNB 18 bilion tak ada tender, 580 bilion masa darurat, masa dia jaga dia jadi Perdana Menteri tak ada tender. Tahu apa makna tak ada tender? Maknanya ikut suka, janji runding buat kos. Kalau 100 juta dia kata 120 juta. Siapa nak cek? Tak ada tender. Ini maknanya memperbodohkan rakyat. Maka kalau kita nak angkat derajat, bebaskan manusia dari kebodohan itu. Jangan jadi alat perkakas orang. Ambil keputusan yang hak. Dan kemudian tolong anak yatim dan orang miskin. Ini yang saya kupas tadi. Saudara, bagi saya, hidup parti politik, bertanding pilihan raya dan bawa perubahan ini adalah untuk bawa kebaikan kepada rakyat. Bila Mahidin jadi Perdana Menteri melalui pengkhianatan, orang khianat daripada keadilan, khianat daripada UMNO, masuk Perikatan Nasional Bersatu. Apa dia buat? Yang pertama, tambah menteri jadi 70. Gaji menteri 70,000. Yang pakai kepiah, yang hidup Melayu pun serupa, yang pakai serban PAS ni pun serupa. Ambil RM70,000, tak nak kerja apa. Kerana bila kita bercakap, kamu anti ulama. Anti ulama otak engkau apa? Saya kata kamu ambil RM70,000 untuk apa? 70 menteri, gaji RM70,000 seorang, tambah pula duta khas RM60,000, kerja tak tahu apa. Dah begitu, parlimen pun tak pergi. Bila orang tanya, pasal apa Ustaz Ali tak pergi parlimen?
Dia kata parlimen bukan sekolah. Parlimen tu majlis syura, kena hadir, kena bincang, kena bangkit soal harga bawang naik ke turun, harga daging naik atau turun, harga ayam naik atau turun. Pernah dengar ni? Mahidin ke, Mak Sabri ke, Ustaz Hadi duk cakap pasal ni? Ini masalah rakyat ni. Harga barang naik, gaji naik ke tak? Gaji tak naik, harga barang naik, maknanya masalah negara kita. Itu tujuannya nak guna parti Islam ke, parti Melayu ke, parti keadilan ke. Masalah rakyat tak dijaga. Ini yang saya katakan masalah yang kita harus tangani. Kalau kita ambil ini, wakil-wakil rakyat, saya nak bagi ingat kepada mereka, dia mesti guna forum Dewan Undangan Negeri, guna parlimen, bawa masalah rakyat, bincang masalah rakyat. Ini mesyuarat pun tak mau pergi. Siapa yang paling teruk tak ada mesyuarat? Mahidin, Ustaz Hadi. Lepas tu dia boleh pakai dalam Perikatan Nasional. Oh, Anwar tak layak sebab dia sokong Cina komunis. Kemudian kalau dia menang, dia jantan dengan jantan boleh menikah. Kepala otak hang. Ini ketua PAS Perak memang bodoh, memang fitnah. Ketua PAS Perak apa? Ketua PAS Perak apa? Muka nak jadi menteri besar. Nah, adalah baik sikit akhlak. Saya ni jawab atur, tapi saya tak serang mereka yang, saya tak kata perangai, saya tak. Macam ini menteri besar Kedah sama. Maki, oh Anwar tak ada akhlak. Saudara, Anwar tak ada akhlak. Ya, betul, saya dipecat. Oh, dia kata Muhyiddin dipecat kerana 1MDB. Alhamdulillah ni dia pengapu penjilat orang tu. Rasuah banyak mana tak kira. Apa yang menteri besar cakap pasal Allahu Akbar, malu kat orang. Kemudian kata Anwar sebab salah moral. Saudara, ketua dia Mursyidul Ampas, Tok Guru Ning Abdul Aziz, sepanjang masa saya bukan ahli PAS, saya keadilan, tetapi tengok doa Tok Guru Ning Aziz senantiasa lantiklah Anwar sebagai Perdana Menteri. Betul tak? Ya. Ini yang bingai-bingai ini mengaji tak tahu mana, kerja maki orang saja. Dia tak tahu apa khazaf, apa akhlak. Ya, kita ni boleh jadi dalam politik, tapi jangan lupa wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita muliakan Rasulullah kerana Quran mengatakan ini contoh akhlak yang baik. Janganlah kita ikut suka. Hari ini PAS kata, Ustaz Hadi kata sokong DAP, sokong DAP. Main minggu depan pula DAP komunis, DAP komunis. Pasal apa? Tak setuju hudud. Yang gerakan tak setuju hudud boleh. Tahu sudah MCA, sokong MCA. Tiap-tiap bulan tukar fatwa ni, apa benda ni? Saya istiqamah, saya keadilan, dan saya bersama DAP dan amanah, tunduk kepada syarat perlembagaan. DAP, amanah, keadilan mesti setuju. Bahasa Melayu mesti dimartabatkan. Islam agama persekutuan. Dia tahu saya dalam kerajaan dulu, dalam UMNO, saya buat apa? Bank Islam, Universiti Islam, takaful, anak-anak pakai aurat di sekolah, majlis di sekolah buat jemaah, latihan amal solat jemaah. Ni PAS 4 menteri di bawah apa? PAS 4 menteri di bawah apa? Uish. Saya pun mahu guru silat ya. Dia tak ada. Ya, 4 orang. Kemudian baru ni Rafizi buat keluar cerita 2 bilion ringgit Zafrul, tunggu Zafrul lulus pasal banjir. Tak ada tender. Tak ada tender ni memang kerja penyamun. Sebab orang tak tahu harga berapa, hang gundi-gundi. Ambil tokai besar seorang, gundi. Lepas itu dia kata arahan Perdana Menteri, surat Ismail Sabri. Ismail Sabri tulis kat Tugu Zafrul, bagi kat dia, tadi kat dia 2 bilion. Tugu Zafrul bagi 2 bilion. Tulis kepada Kementerian Air, Kementerian Tuan Ibrahim,
Ya Ustaz, 2 bilion. Maka ketua Suruh pun luluskan sebelum pilihan raya ni. Dia tanya Tuan Ibrahim, dia kata dia tak tahu. Ni, hang menteri 2 bilion bawah hang tak tahu. Tak payah jadi menteri. Masa saya 50 juta bawah aku baru tahu. Nak lulus. Sebab tu PAS ni bila kes 1MDB, ingat ada satu dulu. Dalam kes 1MDB, depa demo pergi jumpa Arukanda dari 1MDB. Maka tanyalah ni, ada di Parlimen PAS, bagaimana kes 1MDB gini kau tu bertemberang. Keluar PAS kata kami berpuas hati, bangang bin bengong. Mana 30 bilion hilang, kita kata puas hati. Sebab itu kalau kita nak tengok contoh Khulafaur Ar-Rasyidin, Umar Abdul Aziz yang dikata Umar Al-Thani, dia anggap dia status dia Khalifah Rasyidin kelima. Dia betul dia zuhud, baca Quran senantiasa, tahajud tiap malam. Tapi orang ukur dia sebagai khalifah bukan kerana dia tahajud tiap malam. Ya, yang tu dia kena buat. Tapi kerana dia urus negara. Dia tahu nak urus negara. Dia tahu nak macam mana nak belanja duit negara. Dia tak ambil gaji tinggi. Dia tak ambil RM70,000 sebulan tak buat kerja apa. Ya, ni dalam tazkirah bercakap berdega-dega. Yang amal yang lain. Sebab itu saya kata, boleh menang ke perlawanan ni? Boleh menang ke Kuala Kangsar? Kalau menang, Alhamdulillah, saya pun bolehlah angkat sumpah 20 bulan insyaAllah. Tahu? Tapi saya sebut awal tadi, saya tak mau jadi Perdana Menteri kalau biar izin rompak-rompak. Betul. Orang di sini tahu, ya, saya hidup, saya susah, masuk keluar penjara, dihina, ditelanjangkan, diaibkan, susah. Tapi saya tahu susah-susah saya tak sama dengan susah orang miskin di kampung. Betul tak saya tahu? Ya. Saya susah dalam penjara, anak Azizah, anak-anak makan ada, mengaji sampai universiti boleh. Ya. Tapi kalau orang kampung yang miskin, beli susu anak pun susah. Ya. Beli pampers atau namping pun susah. Susah betul. Jadi saya tak cerita lebih pada tu, kerana saya insan. Kerja saya, kalau Allah takdirkan saya pimpin, saya kena kenang orang yang lebih susah daripada saya. Ya, betul. Dan negeri ini, imej orang Melayu, imej orang Islam, imej parti Melayu, imej parti Islam dah rosak. 1MDB puas hati. Ni sekarang DNB puas hati. Muhyiddin 580 bilion tanpa tanda, puas hati. Bukan saja puas hati, jolok pula dia sebagai jadi Perdana Menteri. Apa dia? Ya. PKP sekatan paling lama di dunia. Malaysia ni sekatan 2 tahun paling lama di dunia. Warung tak boleh buka. Orang meniaga kecil semua sangkut. Orang pertanian, semua orang hidup dalam kesusahan. Adakah mereka demo tu tahu? Demo tak tahu. Ini masalah kita. Ada dia turun gaji dia RM70,000. Dah. Dia tambah lagi gaji RM70,000. Ni orang muda-muda kena kerja kuat. Jangan diperbodohkan oleh orang itu. RM70,000. Orang tak ada kerja, turunlah sikit gaji. Gaji hang pula, gaji koma. Orang kata Anwar, kamu pun serupa. Kalau belah parit sope je. Saya nak bagi tahu tak betul.
Sebab apa orang macam Tok Roni Aziz, Syekh Yusof Al-Qaradawi sokong Anwar? Sebab dia tahu sejarah saya 8 tahun Menteri Kewangan, belah tahun Menteri. Saya tak ambil satu bala, satu tanah kerajaan, satu kontrak. Dia boleh cek kekayaan saya. Sebab tu saya berani lawan. Tapi bagi tahu orang ni, bala ambil dah, pakai serban busa rupa juga. Ini masalah dia. Sebab tu Tok Roni Aziz pernah sebut, kalau orang begini kita baru boleh sokong. Tapi saya nak sebut, satu tahun setengah yang lalu, bila Mael boarding dengan kita pasal COVID semua ni, kita tolong, dia angkat kedudukan Anwar, Ketua Pembangkang, sebagai taraf menteri. Dia bagi allowance RM50,000 sebulan, kereta 2, tulis surat hitam putih. Abang kalau dia bagi RM50,000 ambil tak? Ambil. Jangan tak ambil, saya tak percaya. Tak salah kalau dia bagi RM50, ambil. Tapi saya pergi merata, dia pandang dengan Kuala Kangsar tadi pasal salak, ya, lumut pagi-pagi tadi. Saya kata, bercakap bela nasihat rakyat, jangan kayakan diri sendiri. Jadi orang kata, kamu sopa je, orang ini ambil RM70,000, kamu ambil RM50,000. Jadi saya bagi tukar Mael, terima kasih, tapi saya tolak RM50,000 sebulan. Saya terpaksa tolak kerana saya malu kalau saya ambil dan berdepan dengan rakyat. Orang kata Anwar sopa dengan Ketua PAS, Ketua UMNO, Ketua Bersatu. Jadi saya tak ambil. Saya nak tanya orang PAS, berdegar-degar, bercakap, perjuangan Islam, ruhul jihad. Dah. Tak ada. Tak apa. Sebab tu saya kata, kalau pilih saya, kalau menang perangai ni kami, tak menang kan jaga. Saya bagi peluang anak muda ni kerja kuat, dekat. Tadi dia bagi laporan, kawan-kawan kita nampak bagus. Saya pergi rumah-rumah, dia kata, ya ni aku dah lama hanya duduk cerita elok-elok, bagus sana, bagus sini, rumah ke rumah. Tak ada. Kerja habis-habis, ikhtiar habis-habis, baru fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ikhtiar lagi. Jangan duk ingat report-report senang-senang dah. Susah. Pasal puak ni dapat duit banyak. Bersatu Perikatan Nasional ni setahun setengah dia jadi Perdana Menteri, kaya berlebih-lebih. Ya. Sebab tu PAS angguk dia mendapat saham sama. Dia nak jawab tak boleh, dia fitnah kita saja. Razman ni dia bila kita cabar, ya saya ada bukti. Tiang gila politik macam ni. Bukti apa? Bila yang saya suruh lelaki kahwin lelaki, ada interview, hang ngerti ke pasal putih? Aku interview BBC, Bangang, Ketua PAS apa? Bodoh. Saya jawab, Hamzah. Dia tanya macam mana undang-undang homoseksual di Malaysia. Saya kata undang-undang tu undang-undang Inggeris buat. Kita kena pindah. Saya kata bukan pindah, saya suruh orang nikah lelaki sama lelaki. Bodoh. Saya kata buat kajian, buat pindahan. Orang buat MB saya tak tahu. Tak boleh di depan area amat awam. Dan saya sebut, saya sebagai orang Islam cannot accept, because we value the sanctity of marriage between men and women. Mana dia nak faham? Tu dia kata-kata boleh nikah. Hamzah faham lah. Dia mengaji boleh je. Baik. Saya kata, maknanya orang Islam tak boleh terima kahwin sejenis kerana kita muliakan amalan perkahwinan di antara lelaki dan perempuan. Sanctity ni maknanya suatu tahap yang mulia. Dia kata interview. Ini susah. Angkuh, takabur, fitnah. Tapi tak apalah, tak peduli dia lah. Dia tani mana? Gudang Semanggui.
Nah, saya tu tadi terbatas nak kena pergi juga. Betul. Orang sokong ni, kadang-kadang orang PAS di bawah, dia sokong kerana Islam. Dia sokong kerana dia yakin ni cara Islam. Dia dakwah ini apa dia? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah ini bil hikmah, dengan hikmah. Kalau nak bincang, nak bahas pun dengan perkataan yang baik, bukan perkataan bodoh, fitnah orang. Lemahlah aku. Tapi tak apa. Baik, orang tanya lagi, ni nak jadi Perdana Menteri, orang sokong, nak buat apa? Sebab tu saya kata, saya tak mau gaji Perdana Menteri. Ambil jawatan, saya nak bagi tahu, kalau ketua perbankan 50,000 tak ambil, Perdana Menteri punya gaji pun saya tak sanggup ambil, kerana saya malu kepada rakyat yang susah. Menteri UMNO, Menteri Bersatu, Menteri PAS ambil semua dengan allowance sekali, pirah cakap. Baik, saya tak mau. Saya nak tunjuk kepada rakyat, ada pemimpin Melayu, ada pemimpin Islam yang boleh jadi contoh. Jadi orang tengok, orang Melayu tengok, oh bagus. Orang bukan Islam tengok, oh ini contoh Islam yang baik. Barulah sesuai dengan Quran yang menyebut tentang ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah jamin kita sebagai contoh kalau kita ni seimbang, umat seimbang, dunia, akhirat, iman, ilmu, rohani, jasmani. Jadi contoh orang tengok. Syuhada a'ala nas, mana manusia lain, bukan je orang Islam, orang Cina, orang India, dia tengok, wah, ada ini tokoh Melayu ini baik, ada orang Islam yang jadi contoh yang baik. Itu dia dakwah, cara amalan kita baik. Jadi 70 menteri saya buat apa? Saya potong, tinggal setengah lebih cukup. Gaji menteri macam mana? Potong setengah. Nak jadi menteri hamai. Mari. Betul. Boleh buat. Baru contoh. Inilah peranan Datuk PAS buat. Dia masuk. Saya kata, dia masuk 4 menteri ikut. Ya. Masa Mahathir dulu puji Mahathir. Masa Najib puji Najib. Masa Muhyiddin puji Muhyiddin. Masa Mae puji Mae. Nak kerja apa? Mana ada prinsipnya? Jadi saya minta kawan-kawan dengar yang macam ni betul-betul. Baik, apa lagi saya nak buat? Harga barang masalah, gaji tak naik, orang kita ramai tak kerja. Dia jawab, masalah dia Cina. Anwar ni tak boleh pimpin kerana Cina sokong dia. Itu apa salah Cina sokong saya? Saya nak Melayu sokong saya, Cina sokong saya, India sokong saya, Sabah Sarawak sokong saya, baru saya jadi pemimpin bagi rakyat Malaysia. Apa masalah dia? Kalau Cina tu jahat rasuah, saya tak mau dia. Kalau Melayu rasuah curi duit, dia pergi ke Kajang, baru dia ikut negara hukum. Jadi saya harap saudara faham yang ini. Jadi untuk orang Padang Kuala Kasar apa, kita kena bawa pulih balik ekonomi, kena bawa pemodal luar, buka kelang-kelang orang kita kerja, bagi latihan anak-anak muda. Ada teknologi baru, digitalization, artificial intelligence, bagi dia peluang, bagi dia timbang ilmu, tumpu. Ada program kita, saudara. Sebagainya saya tulis dalam Madani tu. Ya, saya duduk penjara lama, boleh fikir mana? Boleh fikir, teman fikir, teman tulis. Ya. Jadi kena buat kerja, bukan cari allowance saja.
buat projek, jaga orang Melayu, kerana orang Melayu ni ramai yang susah. Sedap pasal slogan hidup Melayu sana, yang hidup yang di atas. Itu yang saya sebut seorang menteri UMNO jatuh helikopter, ingat tak? Dia meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi gaduh bini dia dengan mak mertua dia, mak dia. Jadi bini dengan mak mertua gaduh. Keluar dokumen mahkamah. Berapa kekayaan dia? Daripada dokumen mahkamah ni, bukan saya kata, mahkamah. Hotel, saham, tanah, bala, kelapa sawit, harta di luar 2,000 juta ringgit. Seorang menteri UMNO 2 bilion ringgit. Ini nak sokong lagi UMNO ni, nak sokong lagi Barisan Nasional macam ni. Seorang menteri 2 bilion ringgit kerana kita tahu kiam agama. Yang kita tak tahu macam YMDB, kalau Pakatan Harapan tak menang lah itu, kita tak tahu. Jadi tolonglah selamatkan bangsa kita, tolong selamatkan negara kita. Bagi peluang kita ubahlah sekali. Tak ubah tak apa. Kalau kita tak ubah, terajanglah kita keluar balik. Tapi bagilah peluang. Oh, kita tak Pakatan Harapan 22 bulan hancing. Ni ya, ada baik dia, ada juga kelemahan 22 bulan. Yang 60 tahun tu buat apa? 22 bulan tu siapa ketua? Siapa Perdana Menteri? Ni 20 November ni siapa Perdana Menteri? Janganlah sama aku dengan dia. Baik, jadi cukup.